Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 116 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 3,683 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut petang kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 56 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3395 yang mengandungi 8 kes baru dan kluster 3412 yang mengandungi 4 kes baru. Kedua-dua kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 30 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 74 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 91 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 29 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan telah disahkan sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,149 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,514 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 2 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 29 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,052 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 260,089 ujian. Menteri Kesihatan juga meminta kerjasama orang ramai khususnya kes-kes positif untuk mematuhi arahan pemindahan yang telah dikeluarkan seperti segera membuat persiapan untuk memasuki pusat-pusat pengasingan dan tidak meminta kelonggaran atau menunggu ahli keluarga lain yang masih menantikan keputusan ujian swab. Tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 akan dikenakan kepada mana-mana kes yang enggan dibawa untuk dimasukkan ke pusat-pusat pengasingan yang telah disediakan. Keengganan atau apa jua tindakan kes untuk melengahkan usaha kerajaan memindahkan kes-kes positif ke pusat-pusat pengasingan bukan saja membahayakan diri kes itu sendiri kerana berkemungkinan mempunyai tanda-tanda jangkitan yang membahayakan nyawa sendiri, tetapi juga akan memudaratkan orang-orang di sekeliling sekiranya jangkitan dari kes-kes tersebut merebak kepada orang lain. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pasukan polis di Raja Brunei dan pejabat peguam negara sedang meneliti kes-kes yang telah melanggar perintah kuarantin dan arahan pengasingan diri yang telah dikeluarkan untuk dibawa ke mahkamah dalam sedikit masa lagi. Bersama-samalah kita berusaha dan bekerjasama melaksanakan langkah-langkah pengawalan penularan COVID-19 yang sedang dikuatkuasakan untuk melindungi rakyat dan penduduk di negara ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan melindungi negara Brunei Darussalam dan kesemua rakyat dan penduduknya dari segala mara bahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit berjangkit khususnya penyakit COVID-19. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan mengalu-alukan mana-mana syarikat atau jabatan yang mengarahkan kaki tangannya untuk melakukan ujian swab sebagai satu langkah yang baik.
Menteri Kesihatan menjelaskan kaedah ujian swab biasa atau antigen rapid test tidak memberikan kesan sampingan walaupun ia dilakukan setiap hari. Mengenai cara pembuangan alat ujian rapid test kit, ia perlu disimpan dalam bungkusan khas dan boleh dibuang seperti biasa. Sementara itu, pengkategorian negara Brunei Darussalam sebagai negara berisiko tinggi yang berhormat berkata ia berdasarkan jumlah kes dengan nisbah penduduk di negara ini. Dan bagi para pesakit yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti masalah jantung, kencing manis, Menteri Kesihatan menjelaskan jika tiada perubahan dibuat dalam perjanjian, ia bermakna sangat penting untuk menghadirinya. InsyaAllah Kementerian Kesihatan sentiasa memantaulah segala apa jua. Di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper, mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM kali ke-53 diadakan pada 8 dan 9 September 2021 secara persidangan video. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat berkenaan dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Negara Brunei Darussalam juga diwakili oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Dalam ucapan pembukaannya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berharap agar ASEAN dapat melangkah maju menjelang pasca COVID-19 dengan perspektif ekonomi baru dan penyusunan semula keutamaan nasional dan serantau agar ASEAN dapat membaik pulih dan meraih manfaat secara bersama. Optimistik bahawa ASEAN akan dapat bersama-sama menyesuaikan kepada norma baharu dengan stabil, Yang Berhormat Datuk telah pun mengongsikan beberapa pengajaran penting yang dapat diperolehi daripada pandemik, iaitu pertama, kerjasama dan multilateralisme adalah asas bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan dinamik, terutama sekali di bidang pengembangan dan pengedaran vaksin, iaitu dalam memastikan perkara ini dilaksanakan dengan adil, terbuka, selamat dan saksama. Dan kedua, meningkatkan kepentingan dalam mempercepatkan pelaksanaan kaedah pengguna digital di rantau ini, terutamanya dalam mengembangkan strategi untuk mengurangkan kesan COVID-19. Semasa sesi mesyuarat berkenaan, para menteri telah bertukar pandangan mengenai dengan hal-hal yang berkaitan dengan situasi COVID-19 di rantau ini dan juga maklumat terkini dan amalan terbaik dalam usaha pemulihan pasca pandemik. Antara perkara berkaitan yang juga akan dibincangkan adalah manfaat yang dapat diperolehi daripada transformasi digital yang berterusan di rantau ini dan dasar ekonomi hijau dalam konteks pembangunan mampan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19. So we can all recover. Mesyuarat juga akan diberikan penerangan mengenai dengan kemajuan pencapaian Priority Economic Deliverables PEDS di bawah kepimpinan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 serta persiapan bagi penguatkuasaan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP yang dijangka akan berkuat kuasa pada Januari 2022. Siaran media bersama bagi mesyuarat ASEAN Economic Ministers AEM kali ke-53 akan boleh dapat dimuat turun melalui laman web Sekretariat ASEAN. Sebelum berlangsungnya mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-53, mesyuarat ASEAN Free Trade Area Council AFTA ke-35 dan mesyuarat ASEAN Investment Area AIA ke-24 telah pun diadakan. Mesyuarat AFTA Council kali ke-35 membincangkan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan ASEAN Trade in Goods Agreement A3. Sementara itu, mesyuarat AIA Council kali ke-24 antara lain telah pun membincangkan kemajuan terkini aktiviti pelaburan di ASEAN dan membincangkan cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam laporan pengawasan pelaburan ASEAN untuk tahun 2021 dan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan barangan dan pelaburan di rantau ASEAN yang telah dikemukakan oleh pegawai-pegawai kanan ASEAN. Mesyuarat AEM ke-53 telah didahului oleh mesyuarat persiapan pegawai-pegawai ekonomi kanan ASEAN PREPSIOM pada 6 dan 7 September 2021.
Mesyuarat berkenaan telah pun dipengerusikan oleh Dr. Hajah Meh Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan dihadiri oleh pegawai-pegawai ekonomi kanan negara-negara anggota ASEAN, pegawai-pegawai dari Sekretariat ASEAN dan pegawai-pegawai dari bahagian perdagangan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Menyokong pembangunan bandar pintar dan lestari dengan penggunaan teknologi merupakan peranan rangkaian bandaraya-bandaraya pintar ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network ASCN. Melaluinya, peluang dan isu yang timbul akibat pembangunan pesat dapat ditangani sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan rakyat ASEAN. Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi berucap semasa forum kerjasama pembangunan Bandaraya Pintar ASEAN yang diadakan secara dalam talian. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof berkata, ASCN juga mempunyai rangka kerja Bandar Pintar ASEAN bagi pembangunan bandar pintar negara-negara ASEAN. Forum yang diadakan di Seoul, Korea Selatan menumpukan kepada rancangan kerjasama serta bantuan pembangunan rasmi Republik Korea terhadap bandar pintar ASEAN. Ia dianjurkan bersama Institut Penyelidikan Korea bagi penempatan manusia dan pertubuhan bandaraya mampan pintar dunia. Ke arah menyokong dalam meningkatkan dana bagi menghentikan penularan COVID-19 di negara ini, Baiduri Bank dengan sokongan Kementerian Kewangan dan Ekonomi memperkenalkan akaun semasa COVID-19 Relief Fund. Tujuannya bagi memudahkan para pelanggan bank tersebut menghulurkan sumbangan melalui saluran digital Bank Baiduri. Terdapat dua langkah untuk para pelanggan Bank Baiduri membuat sumbangan, iaitu melalui pembayaran bil dalam Baiduri B Digital Personal dengan tata caranya melalui laman media sosial bank berkenaan. Derma juga boleh dilakukan melalui mesin pengeluaran wang atau deposit tunai Bank Baiduri dengan nombor akaun 001355458395. Maklumat lanjut hubungi talian pelanggan Bank Baiduri di talian 2449-666. Orang ramai yang akan membuat penerbangan ke London, United Kingdom pada 11 September dan 25 September 2021 dinasihatkan agar sentiasa mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Dalam melaksanakan tanggungjawab pembudayakan langkah pencegahan termasuk mengamalkan penjarakan fizikal dan mematuhi larangan perkumpulan ramai, Jabatan Penerbangan Awam telah mengambil inisiatif dengan menyediakan perkhidmatan advance check-in sehari sebelum penerbangan. Semua penumpang yang akan berlepas sama ada dalam kumpulan atau individu hanya perlu menggunakan prosedur drop-off sahaja. Para penuntut yang mengikuti penerbangan ini juga disaran untuk mematuhi nasihat Kementerian Pendidikan mengenai tata cara drop-off dan berlepas. Penumpang yang berlepas juga diminta membuat turun aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR yang telah disediakan sebelum masuki bangunan lapangan terbang antarabangsa Brunei. Penumpang yang tidak dapat memuat turun aplikasi BruHealth adalah dikehendaki untuk mengisi maklumat pribadi mereka dalam buku rekod yang disediakan dan menunjukkan dokumen perjalanan serta sijil ujian PCR COVID-19 negatif jika diperlukan. Universiti Brunei Darussalam UBD berjaya meningkatkan kedudukannya pada tangga 233 dalam Times Higher Education World University Rankings atau ranking universiti dunia bagi impak penyelidikan. Pada tahun ini juga UBD mencatatkan peningkatan dan penambahbaikan pada impak dan kualiti rujukan penyelidikan dengan perbaiki kedudukan dari 311 dalam ranking dunia tahun lalu kepada 268 tahun ini. Kedudukan itu sekaligus menempatkan UBD antara universiti yang mempunyai penerimaan dan reputasi yang tinggi di dunia. Di samping itu, UBD juga berada di kedudukan keempat di ASEAN selepas Universiti Kebangsaan Singapura, Universiti Teknologi Nanyang di Singapura dan Universiti Malaya di Malaysia.
Ranking universiti dunia merupakan salah satu kedudukan universiti yang berpengaruh di dunia yang kebanyakan digunakan oleh universiti-universiti terkemuka dunia, industri dan agensi-agensi kerajaan serta perspektif kaki tangan dan pelajar.